Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Quick Finance House. Mahalnya. Macam mana nak beli ni? Alah, tak susah. Kau simpan je duit poket sikit-sikit sebulan. Cukuplah tu. Betul juga. Yeah, cukup. Boleh beli game Papa Zola tu esok. Kebenaran di lorong kegelapan 2. Bestnya. Boy, nanti tolong Atuk angkat kotak koko tu. Atuk tak larat lah. Okey tak, Abah? Atuk sakit ke? Pinggan Atuk ni dah 3 hari sakit. Wish, terbaik. Terima kasih, Boy. Bila pula Boy beli ni? Mesti mahal. Tak ada apa-apa lah, Tok. Janji Atuk sihat. Kawan-kawan, kita bukan setakat kena rajin menabung tau. Kita juga kena pastikan duit simpanan kita tu digunakan pada benda yang lebih penting tau. Bagi objektif pertama, untuk mengenal pasti punca-punca berlaku masalah kewangan dalam kalangan pelajar kolej. Manakala bagi objektif kedua, untuk menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kewangan dalam kalangan pelajar kolej. Apa itu celik kewangan? Celik kewangan ialah pendidikan dan pemahaman tentang pelbagai bidang kewangan. Ia juga adalah keupayaan untuk menguruskan hal kewangan dengan cara cekap. Ia juga termasuk pengetahuan membuat keputusan yang sesuai tentang kewangan peribadi seperti melabur, insurans, belanjawan dan perancangan cukai, membayar yuran kolej dan juga hartanah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang objektif pertama iaitu punca berlaku masalah kewangan dalam kalangan pelajar. Punca yang pertama ialah kos sara hidup yang tinggi. Pada hari ini, segala-galanya memerlukan wang dan disebabkan oleh semuanya mahal, maka para mahasiswa mempunyai masalah untuk menguruskan kewangan mereka. Lebih-lebih lagi bagi mahasiswa yang tidak tinggal di dalam kampus. Selalunya harga rumah sewa berdekatan kawasan kampus agak tinggi berbanding rumah yang agak jauh. Namun, rumah yang jauh memerlukan kos pengangkutan yang lebih mahal, malah akan mengambil masa yang lama untuk menghadiri kuliah. Selain kos perumahan dan pengangkutan, mahasiswa juga bergelut dengan pembelanjaan berikut seperti makan minum, buku teks, buku rujukan, nota dan juga kos kajian. Punca yang kedua ialah duit dihabiskan untuk gaya hidup. Ada mahasiswa yang mempunyai masalah kewangan bukan disebabkan tekanan hidup, namun disebabkan oleh pilihan mereka sendiri. Ada juga mahasiswa yang tersalah langkah dalam hidup dengan berbelanja mengikut kehendak, memilih gaya hidup di luar kemampuan, malah terikut-ikut dengan kawan-kawan seperti mempunyai telefon bimbit model yang terbaru, bercuti di destinasi menarik, berpakaian berjenama, jam berjenama dan makan di tempat yang lebih mahal. Punca yang terakhir ataupun yang ketiga ialah tidak mahir merancang dan mengurus kewangan. Dalam usia yang muda dan baru nak mengenal dunia, kebanyakan mahasiswa tidak pandai untuk merancang dan mengurus kewangan sendiri. Inilah antara punca kenapa mereka berbelanja melebihi yang sepatutnya dan jika dibiarkan ianya akan berlarutan sehingga ke alam pekerjaan di mana gaji yang masuk tidak dapat menampung perbelanjaan setiap bulan lalu mengakibatkan bebanan hutang keliling pinggang. Antara langkah mengatasi masalah kewangan dalam kalangan pelajar ialah yang pertama, meletakkan had kewangan. Dengan meletakkan had kewangan untuk barang yang bukan keperluan, ia dapat membantu seseorang dari membuat keputusan secara melulu. Individu juga perlu bijak membuat keputusan dalam membezakan antara keperluan dan kehendak. Contoh kehendak ialah mempunyai keinginan untuk memiliki barangan bernama atau mewah. Dengan meletakkan had sesuai seperti RM400 sebulan, anda dapat menghadkan kuasa belanja anda. Seterusnya, letakkan wang tersebut ke dalam bajet yang telah ditetapkan ataupun dalam tabung kecemasan dan diasingkan dengan pembelanjaan penting seperti minyak petrol serta makanan dan minuman. Langkah yang seterusnya ialah simpan untuk kecemasan. Tabung kecemasan adalah wang yang anda telah asingkan bagi tujuan kecemasan. Apabila anda mempunyai wang lebih, disarankan agar anda menabung wang tersebut ke dalam tabung kecemasan.
Tabung ini bukan sahaja membantu anda sebagai persediaan menghadapi apa jua jenis kecemasan, malah turut membantu menghadapi situasi genting di mana anda memerlukan wang dalam keadaan yang segera. Apabila berada di kolej atau universiti, risiko untuk berlaku kecemasan adalah lebih kecil. Namun apabila umur anda semakin meningkat dan lebih banyak tanggungjawab yang dipikul, maka lebih tinggi risiko untuk kecemasan berlaku. Langkah yang terakhir ialah dapatkan duit tambahan melalui kerja sampingan. Sekiranya memerlukan wang tambahan untuk keperluan lain ataupun bagi menampung kehidupan sosial, dapatkan pendapatan tambahan melalui kerja separuh masa dan bukan dengan bantuan hutang. Jawatan kerja sambil belajar bersama dengan profesor seperti pembantu makmal selalu mempunyai fleksibiliti sebagai pelajar dengan lokasi yang lebih dekat, manakala jawatan di luar kampus selalunya mempunyai bayaran yang lebih tinggi. Namun, tidak kira apa jua jawatan yang disandang, ini lebih baik untuk anda jika anda menggunakan wang daripada kerja sampingan kerana tidak perlu berhutang dengan sesiapa. Tapi pastikan kerja separuh masa anda tidak mengganggu motif utama anda, iaitu belajar. Seterusnya, pengurusan masa juga amat penting apabila ingin mengimbangkan antara belajar dan juga bekerja. Seterusnya, sebagai sumber inspirasi kepada anda, saya ingin menceritakan sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, iaitu Imam Ahmad ada meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas mengenai kisah Sayyidina Umar yang memasuki bilik Nabi Muhammad SAW semasa beliau menziarahi baginda. Sayyidina Umar berkata, aku pun duduk dan aku melihat tanda tikar pada badan Nabi Muhammad SAW. Aku juga ternampak segenggam kandung dan sekeping kulit tergantung. Aku pun terus menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Ibni Khattab, mengapa kamu menangis? Umar menjawab, mengapa tidak ya Rasulullah? Aku ternampak bekas tikar kasar di badanmu dan aku melihat hartamu hanya sekadar apa yang aku lihat sekarang. Bayangkan Maharaja Rom dan Maharaja Parsi yang hidup dalam kelazatan, sedangkan kamu adalah Nabi hidup seperti ini. Lalu Nabi Muhammad SAW terus bersabda, wahai Ibni Khattab, apakah kamu tidak redha bahawa bagi kita akhirat dan bagi mereka dunia? Itulah kisah yang jelas membuktikan bahawa Rasulullah SAW suka untuk hidup dalam keadaan sederhana dan tidak suka melakukan pembaziran. Menguruskan kewangan sendiri adalah cara yang berkesan untuk memupuk disiplin dan ketabahan dalam diri kita. Jadi, kita perlulah menguruskan kewangan dengan sebaiknya agar tidak terlalu boros dalam berbelanja. Apabila anda keluar dari kolej atau universiti, anda bukan sahaja akan memasuki era baru, tetapi anda juga akan lebih terdedah dalam perancangan kewangan. Walau bagaimanapun, jangan letakkan tekanan yang terlalu tinggi dan nikmatilah kehidupan sebagai seorang pelajar kerana ianya adalah antara pengalaman yang paling manis dalam kehidupan kita. Semoga video yang dikongsi ini dapat memberikan pengajaran dan manfaat kepada anda. Pesanan saya, gunalah wang dengan sebaik-baiknya agar hidup kita akan lebih baik pada masa akan datang dan tidak menyesal di kemudian hari.